أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16. Muka surat 16. Baris yang ke-16 daripada bawah. Baris yang ke-16 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian ketahui olehmu pula bahawa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dengan kalimah la ilaha illallah itu, manakala disebutkan atau disuratkan, lidah sebut la ilaha illallah ataupun tulis la ilaha illallah, ditakdirkan kemudian daripada sebut ataupun surat tulis, takdir akan Muhammadur Rasulullah. Dan jika tiada ditakdirkan demikian itu, tiada ditakdirkan akan Muhammadur Rasulullah, kemudian daripada disuratkan akan la ilaha illallah, ataupun kemudian daripada disebut akan la ilaha illallah, nescaya bersekutu tauhid kita, tauhid ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid umpama Yahudi, seperti telah menyebut akan dia oleh setengah mereka itu, setengah ulama. Kemudian ketahui olehmu pula bahawa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dengan kalimah la ilaha illallah itu, kalimah la ilaha illallah dipanggil kalimatut tauhid. Maka kalau disebutkan, lidah sebut la ilaha illallah, atau disuratkan ataupun tulis akan kalimah la ilaha illallah, manakala disebut ataupun disurat akan kalimah la ilaha illallah, ditakdirkan, kena takdir. Manakala disebut akan kalimah la ilaha illallah, atau disuratkan atau dituliskan akan la ilaha illallah, manakala disebut atau disurat, takdirkan kemudian daripadanya, ditakdirkan kemudian daripadanya, kemudian daripada disebutkan atau disuratkan akan kalimah la ilaha illallah akan Muhammadur Rasulullah. Ini pada masalah yang mana hanya disunatkan kata la ilaha illallah, yang tidak disunatkan tambah dengan
Muhammadur Rasulullah. Kalau kita kata la ilaha illallah kemudian sambung dengan Muhammadur Rasulullah, tak payah takdir dah lah. Ada ni? Apa dia takdir? Takdir. Bukan qada ni, takdir ni. Kita takdir kok, takdir Tuhan. Tu rukun kenang tu. Mana apa ni? Makna kita mulut kata la ilaha saja, tak tambah Muhammad Rasulullah. Mana kita kena takdirkan. Mana kena ingat dalam hati kita akan Muhammadur Rasulullah. Kita tulis la ilaha illallah berarti setakat tu je. Kena takdirkan Muhammad Rasulullah ada situ. Cuma dah tulis je. Ada tu. Itu takdir. Pada masalah yang memang kita hanya disunatkan kata la ilaha illallah. Ataupun kita tahlil, memang kita tahlil dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Tak ada sebut. Kalau sebut dengan Muhammadur Rasulullah, lambat boleh makan. Suka pula dah. Lah. Bau sedap-sedap dapur. Bau sedap-sedap. Ni sedap malam ni. Lepas tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak cukup 100. Badan ni. Jadi kalau mulut hanya kata la ilaha illallah, hati jangan lupa akan Muhammadur Rasulullah tu. Kalau tak sepanjang la ilaha illallah tu tak apa, tapi mana ada kita takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Last kalinya akhir tu. Di last kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan di hujung tu kan. Tok Syekh tahlil tu kan di hujung dia stop dengan la ilaha illallah. Apa perasaan dah? Habis dah tu. Berarti pun tambah Muhammadur Rasulullah. Itu dah takdir dah tu. Memang tambah betul-betul. Hak kata la ilallah saja ni. Kena takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Terutama yang memang tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Hak saya sebut melepasnya, hak lepas daripada azan dan iqamah. Sama ada tukbillah ke, sama ada yang tukang jawab ke, sama saja. Orang yang azan, Bilal. Orang yang iqamah, orang yang mendengar azan dan iqamah yang menjawab tu, sama-sama di hujungnya hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Memang tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Termasuk tukbillah, termasuk orang yang iqamah. Kita yang menjawab ni, Nabi suruh jawab mana? Faqulu mislama yaqulul muazzin. Kata alimu akan seumpama yang dikatakan oleh tukbillah. Tukbillah kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukbillah pun kata la ilaha illallah. Kita pun jawab dengan la ilaha illallah. Tukbillah tak kata Muhammadur Rasulullah, maka kita pun tak sunatlah kata Muhammad Rasulullah. Ni kena takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Yang disunatkan hak Nabi suruh lepas azan iqamah adalah selawat atas aku. Nabi kata summa sallu alayya, kemudian selawat oleh kamu atas aku. Selawat atas Nabi, bukan kata Muhammadur Rasulullah. Lepas selawat tu Nabi suruh kita minta wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atta. Kita diminta oleh Nabi doakan wasilah kepada Nabi. Tapi lepas daripada azan, Nabi suruh kita selawat. Kita
kita pun jawab la ilaha illallah, kita pun selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah, kita pun angkat tangan, kita berdoa Muhammadur Rasul. Tok sunat kata, kena takdirkan, kena ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Bukan kata di mulut. Kalau mulut kata Muhammadur Rasulullah tak ada takdir dah. Tapi lepas azan tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah, yang disunatkan adalah selawat. Kalau saya sebut lepas macam dia Aikim tu, tapi dia Aikim selawat dia panjang kan. Dia Aikim kan bila ada azan, lepas habis azan tu dia ada selawat barulah Allahumma rabba hazi da'wati tamat salatil qa'imah. Dia ada doa azan dalam dia Aikim. Tapi cuba perhati molek, sebelum doa azan tu dia selawat, tapi selawat tu panjang. Kita pendek dah apa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah, dia pun angkat tangan, kita berdoa. Ataupun sekurang-kurangnya kita selawat atas Nabi saja. Allahumma salli ala Muhammad, kita pun angkat tangan, kita berdoa. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, kita pun angkat tangan, kita berdoa. Doa lepas azan, doa lepas iqamah. Tidak disunatkan tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Kena takdirkan. Kena takdirkan. Tidak mulut tidak sebut, tapi kena takdirkan Muhammadur Rasulullah. Faham tak ni? Itu hak lepas azan, lepas iqamah. Ini di antara amalan yang kita kurang mengetahui. Kurang mengetahui orang kita. Mana hak dia Aikim, dia kan dia Aikim kan tiap-tiap masuk waktu kan ada azan belaka kan. Tapi kita tak perasan apa benda lepas azan, tapi dia panjang lah hak dianya. Kita tak apalah dak panjang gitu pun, kita tak perasan. Lepas tu dalam fiqh Islam Adillah tu ada negara wallahu alam lah disebut di dalam tu, Tuk Bilal lepas daripada la ilaha illallah, Tuk Bilal akan selawat melalui mikrofon tu, dia selawat. Dia selawat dahulu. Atau nak fiqh Islam Adillah mengatakan itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang elok. Dia selawat dahulu, baru dia pun berdoa Allahumma rabba hadhi da'wati tamah tu. Dia selawat dahulu. Yang kitanya hak saya biasa perasan kadang-kadang Tok Bila di speaker luar tu kan bunyi Muhammadur Rasulullah secara perlahan bunyi Muhammadur Rasulullah. Selawat tak ada. Pak Nabi suruhnya summa sallu alayya, selawat atas tak selawat kita tambah Muhammadur Rasulullah yang tak sunat tambah. Selawat dulu, kemudian barulah angkat tangan, kita berdoa. Sama ada lepas azan ataupun lepas iqamah, terutama lepas azan. Sebab doa lepas iqamah ni ulama berbeza pandangan. Sunat ataupun tidak doa selepas iqamah. Itu ulama berbeza pandangan. Adapun doa selepas azan itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Disunatkan kita berdoa lepas iqamah, itu ada khilaf ulama. Sebab tu ada setengah-setengah tu imam ni dia tidak berdoa lepas iqamah. Kita baru habis doa dia takbir ihram dah. Allah cepat, dia tak berdoa. Dia tak berdoa. Kita berdoa dulu, jadi lambat sikitlah. Kita doa baru sudah je Allahu Akbar, kita takbir ihram dah tu imam. Dia tak berdoa. Orang muda-muda sekarang memanglah ulama berbeza pandangan. Doa lepas azan ni sunat tak baca doa yang sama lepas iqamah. Tapi tempat kitanya beramal dengan baca doa kedua-dua. Bila dia tidak berdoa, yang makmum berdoa jadi canggung lah. Jadi tak serupa, jadi cepat-cepat dia takbir. Kita belum lagi nak siap-siap nak takbir ni. Akhirnya takbir imam dengan takbir makmum ni ada renggang. Rugilah makmum. Sebab kita antara takbir imam dengan takbir makmum kita tak mau renggang. Tu imam Allahu Akbar saja, tu Allah lalu dah, tak mau renggang. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, tu imam Allah, makmum pun Allah lalu dah. Bukan serentak. Tu imam dia Allah,
Mana akbar pun belum, makmum dah Allah dah. Itu mazhab Hanafi. Disunat seumpama itu. Kita tak ada buat gitu. Kita kalau buat gitu tak sah sembahyang. Kita tak sah sembahyang. Sebab kita nak takbir, syaratnya selepas imam selesai takbir. Ada ni. Yang disyarat berjemaah kan? Syarat berjemaah, makmum terkemudian daripada imam. Jangan serentak. Manakah yang makmum wajib terkemudian daripada imam? Takbiratul ihram. Wajib. Kena tu imam bar, barulah makmum pun Allahu Akbar. Itu hak wajib. Kemudian hak lain tu sunatlah. Takbir intiqalat. Kita nak berpindah pada rakaat. Imam Allahu Akbar. Barulah kita pun Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Barulah kita pun sami Allahu liman hamidah. Imam iktidal ni. Ingat ni. Iktidal nak pindah jauh ni. Nak pindah pada sujud yang pertama ni. Jauh. Makmum sabarlah. Imam pun Allahu Akbar. Sampai dah hilata bar tu imam ni. Makmum pun bagulah Allahu Akbar. Tu baru comel. Tu sunat. Tu sunat. Ni amalan ni kurang diamalkan juga. Ada satu surau di Pulau Musang. Dia amal ni hak sunat ni. Dia amal sunat dia ada surau Pulau Musang. Kalau orang pergi tempat tu tak beringat, malu lah. Malu. Pada malu. Jadi tu imam sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Saya ni tidak belaka dah. Dia mampu Allah. Kalau orang tak biasa, dia pun turun. Dia seorang je turun. Faham tak? Kalau masa tidak tahu tak penapa. Sujud berpindah pada duduk, orang tak penapa kalau cepat pun. Pada sujud yang kedua pun orang tak penapa kalau cepat pun makmum. Sujud yang kedua bangkit pada rakaat yang kedua. Dia cepat bangkit makmum ni. Orang tak nampak sebab orang duduk latar belaka. Tapi kalau orang iktidal ni, dia mampu Allah, dia pun bergerak. Nampak nampak tu. Mana tu. Sudah salam tak aku tengok. Orang nak mari sini. Tak, dia turun dah. Tak ada kena ustaz, malu saya ustaz. Saya turun seorang, batiman apalagi pak sujud dia turun dah. Nak undur balik tak pernah sabar. Tak akan undur. Orang dah turun betul semula tak pernah sabar. Dia kalau tak jaga situ malu. Ada ni. Sebab situ memang dia amat sungguh. Selagi imam belum bar sampai kepada rukun yang dipindah, makmum tidak akan berpindah rukun. Makmum tidak akan Allahu Akbar. Jadi apabila iktidal ni kan berdiri belaka kan. Imam pun Allah, dia pun turun. Turun seorang. Nampak tak dia seorang tu? Nampaklah dia seorang. Orang lain dia iktidal comel. Apa? Siapa ni? Siapa ni? Dia kata malu dia kata. Tak tahu. Situ memang dia amat. Dia jaga sungguh. Hak wajib betul-betul kena selepas bar takbiratul ihram. Melainkan kalau kita orang yang uzur, jangan buat gitu. Kita ni lambat nak sampai lutut latak, imam berpindah rukun saja, terus berpindah rukun. Jangan serentak, tapi jangan tunggu sampai imam sujud. Sebab kita jenis lambat. Lutut sakit, pergerakan perlahan. Orang tua kan dia nak kena turun perlahan-perlahan. Itu jangan tunggu sampai imam sujud. Imam berpindah bergerak je, jangan serentak. Imam bergerak je nak berpindah dari iktidal pada sujud yang pertama, makmum yang uzur ni dia akan segera. Itu lain. Dia kena segera berpindah. Sebab kalau nak buat macam orang lain buat segar, dia akan jadi ketinggalan dengan imam. Ni kalau orang hak tak apa-apa laju lah. Orang hak perlahan-perlahan pergerakan dalam sembahyang tu. Jadi hak wajib kena tunggu imam bar baru Allahu Akbar berihram. Tapi kalau lah imam tu kita baru duduk nak baca doa selepas iqamah, lepas qomat tu baru nak sudah dia pun Allahu Akbar. Lambat kita disenggang, rugi kita. Rugi. Dia kalau lah itu khilaf ulama doa selepas iqamah tu berdoalah. Siap sama-sama berdoa, sebelum berdoa sama-sama berselawat, kemudian berdoa. Kemudian tu imam pun betul sah. Kan jadi comel tu kan. Okey, duduk molek. Nanti imam pun takbiratul ihram, makmum pun takbiratul ihram serta merta. Mana bar
Tu imam tu dengan Allahu Akbar makmum akan jadi tak cerah. Tak comel sekali. Ni tu imam Allah dia duduk gelisah lagi. Duduk gelisah. Baru nak usolli. Usolli awal-awal. Tu imam Allahu Akbar. Barulah dia pun. Usolli fardu. Daya tak apa. Lambat lagi tu imam. Dah rugi. Tengok mazhab Hanafi sampai ke tu imam Allah tu makmum Allah dah. Tu mazhab Hanafi kita tak lihat gitu. Kita nak imam bar kita pun Allah segera. Tapi tu imam jangan segera takbiratul ihram. Kita duk berdoa ni kan, sama-sama berdoa lah. Siap. Okey, betul sah. Tu imam perhati sah dulu okey, molek. Tu imam pun duk betul molek. Dia pun Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar segera. Dia gini. Dia semai berjemaah ni dia ada kaitan. Mana kalau tu imam kalau makmum tu boleh buat comel belaka. Pada ni kelebihan solat berjemaah ni. Comel belaka ni bukan hanya hak buat tu saja boleh pahala. Tu imam pun pahala, ada jemaah lain pun boleh melengkapi. Itu kelebihan berjemaah. Ada ni. Tu imam dia kena tu imam yang paling layak lah. Sebab dia mengepalai. Sebab kelebihan tu imam ni sendiri akan mempengaruhi kelebihan solat berjemaah tu. Pahala 27, boleh pahala 7 belaka. Nak bilangan 27 tu. Tapi dia punya apa ni? Dia punya kualiti dia. Kuantiti bilangan 27. Kualiti takkan sama. Kalau tu imam yang qari, yang faqih, yang wara', mana dia ada kelebihan dia. Maka kelebihan tu imam ni akan mempengaruhi fadilah solat berjemaah kepada semua makmum. Kemudian makmum pula boleh dapat sempurna belaka. Boleh dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Bukan makmum saja dapat pahala takbiratul bersama imam. Tu imam pun akan dapat kelebihan, makmum yang lain pun akan dapat kelebihan. Ada ni. Ni solat berjemaah. Sebab tu misal contohlah, kalau solat berjemaah, dia kadang-kadang solat berjemaah ni dia ada ahli jemaah. Kalau kampung-kampung lah. Kalau kampung-kampung ni dia ada ahli jemaah 10 orang, 20 orang, 30 orang. Hak tetap, dia panggil hak regular. Ada ni. Hak tetap tu. Mana kita ahli kuasa ni kena tengok. Hak tetap ada ni, kalau subuh contohnya, kita kalau boleh nak jadi hak tetap ni, boleh takbir bersama imam belaka. Kita nak pergi masjid lama mana lepas daripada azan subuh dengan iqamah subuh. Biar sama-sama hak ada 10 orang, 20 orang, 30 orang tu dapat takbiratul ihram bersama imam. Sebab apa? Sebab bukan dia yang akan dapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam sahaja. Semua ahli jemaah termasuk imam akan dapat kelebihan. Ada ni. Kita cerita ni hak normal lah. Kalau hak was-was masuk bilik air lambat, tu kita tak ambil kira tu, kita ambil hak normal. Sebab kita paling tu imam beri salam ni ada sentiasa hak tambah rakaat contohnya. Hak tambah rakaat tu ahli tetap tu, bukan orang itu pas sembahyang. Kita kena fikir baliklah ahli tahu kuasa pula. Kecepat sangat iqamah ni. 10 minit mana sempat. Zuhur asar boleh letak 10 minit. Bagi isyak boleh letak 10 minit. Subuh letaklah 15 ke 20 minit ke. Melainkan kalau tempat tu ada kuliah subuh, dia nak petik kuliah pula, tu cerita lain. Mana biar hak tetap kita ni masih iqamah ada situ dah. Mana ni? Sebab apa? Sebab kesempurnaan ahli jemaah ni dia akan memberi kelebihan pada keseluruhan ahli jemaah. Hak pahala 27 tu makmum seorang pun pahala 27. Semayang seorang ni, siapa dekat nak timang nak habis rakaat dah baru dia masuk, 27 juga. Dah lah makmum tu seorang. Lepas tu seorang rakaat pun tak dapat, 27 juga. 27 tu bilangan, tapi dia punya kualiti takkan sama. Waktu dia kena tengoklah macam mana nak jadi sama-sama dapat kelebihan
rakaat pertama dengan imam, terutama sekali takbir ihram bersama imam, sebab dia akan dapat kelebihan pada keseluruhan ahli Jumaah, termasuk tu imam. Jangan kata pada muka biar dia seorang lambat, pada muka biar dia seorang lambat. Jangan duduk pada muka gitu. Kita pun akan jadi pada muka. Ke tak padang ke muka? Tak padang muka lebih. Nak kena kiki sikit muka tak padang. Padanglah muka tu. Tak padang muka. Jadi kalau tertib molek lepas iqamah baca doa, lepas iqamah selawat, kalau baca doa, berarti imam pun betul sah tu baca comel. Macam sebut tadilah dia memang betul lah doa selepas iqamah tu sama tak dengan doa selepas azan. Ulama berbeza pandangan di situlah. Ada kata sunat berdoa lepas iqamah, doa yang sama dengan doa selepas azan, dan ada seorang mengata tidak disunatkan berdoa selepas iqamah. Cuma nak ceritanya lepas dah azan iqamah tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah, tapi kena takdirkan, kena ingat di hati akan Muhammad Rasulullah. Cuma lepas azan, lepas iqamah jawab la ilaha illallah, kemudian selawat sekali, mula-mula angkat tangan berdoa. Itu yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara laginya yang memang tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah adalah selepas dari adalah pada masa talqin. Pada masa kita talqin, kita hanya disunatkan aja la ilaha illallah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang yang hendak mati dengan la ilaha illallah. Ini hadis sahih Muslim. Ajar la ilaha illallah tidak disunatkan. Tiada disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Maka ini pun samalah, kena takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Kalaulah kita kata tersambung la ilaha illallah, kemudian tersambung dengan Muhammadur Rasulullah, maka disunatkan ulang kembali akan la ilaha illallah. Ni bukan kata ditambah Muhammadur Rasulullah, dia capur dengan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu drama. Tu drama tu. Kan pelakon tu kan tak mati pun lagi kan. Drama lah tunya. Dia yang wajib kita ajar dengan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang wajib kita ajar nak mati seumpama ni orang kafir yang kita harap Islam dia. Orang kafir yang kita harap Islam dia. Orang kafir tu kawan kita. Dia lama dah punya azam, punya minat nak masuk Islam. Cuma dia macam lah, dia macam teragak-agak lagi. Tapi dia sudah banyak bertanya, banyak membaca, dia sudah minat pada agama Islam. Tapi adalah perkara-perkara yang menyebabkan dia jadi teragak-agak tu. Dia fikir keluarga dia ke macam mana ke. Tapi dia memang nak pada Islam dah. Kalau yang seumpama ni tiba-tiba dia nazak, wajib kita ajar dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir yang kita harapkan keislaman dia sebab dia memang nak dah kepada Islam. Cuma dia tangguh. Kita tidak mendesak lah. Sebab dia nak tapi dia nanti. Tiba-tiba sampai masa dia nak mati, maka wajib kita ajar dengan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib kita ajar serta kita suruh. Kata mengucap tu. Adapun kalau orang dia nak mati tak Islam, kita tidak disuruh, kita tidak disunatkan suruh. Jangan kita bukan kata awak nak mati dah ni, kena dak lah, tak kata gitu. Takkanlah dia kata dengan awak nak mati dah ni, kena kata la ilaha illallah. Jangan gitu. Dia tak boleh suruh. Dia hanya bisikkan di telinga. Bukan suruh. Bukan suruh. Ni. Jangan ngucap. Makruh gitu. Jangan suruh. Ada pun orang kafir nak masuk Islam tadi tu, dia nak mati, hak tu kita talqin ajar serta kita suruh. Tu kita suruh. Dia nak mati kita tu. Nanti yang mengucap ni kena mengucap. Ikut saya kata ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak ikut. Ikut saya kata ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun ikut. Dia pun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu kita suruh. Tu memang kita suruh. Hak orang Islam kita nak mati tu jangan suruh. Cuma kita bisikkan la ilaha illallah. Bisikkan, bukan suruh. Kita suruh tekan tu makruh. Ni tak ni. Ini orang kafir. Orang kafir yang kita tahu dah dia nak masuk Islam tapi dia tangguh. Ni kita kena talqin ajar serta kita kena suruh dia. Tapi kalau orang kafir tu dia tak ada bunyi nak masuk Islam, dia nak mati. Sunat kita cuba syahadahkan dia. Sunat saja. Ni kafir ni kita kenal dengan dia. Tapi dia tak ada bunyi nak masuk Islamnya. Dia nak mati. Sunat kita pergi ajar ke dia. Awak ni nak mati ni, boleh tak ucap 2 kalimah syahadah. Tu sunat je. Hak wajibnya kalau memang kita harap keislaman dia, sebab dia bunyi sok mudah nak masuk Islam. Pandai dia. Hatu je. Orang yang nak mati kita talqinkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir yang kita harapkan keislaman dia. Ini orang Islam dia asyhadu. Tu kata drama tu. Dia orang kafir kalau nak masuk Islam, orang kafir ni kalau dia dijumpa dengan kita, nak masuk Islam supaya kita ajar dia mengucap, kita wajib ajar segera. Jangan nak tangguh-tangguh. Duduk dulu, minum air dulu, berehat dulu. Dah. Dia sapa-sapa, makcik, saya nak masuk Islam, makcik syahadahkan saya. Okey, duduk, ajar lalu. Biar selepas situ, okey, minum air ke dia. Sana. Jangan pula, baru sapa. Penat dah hilang lagi. Duduklah dulu. Minum air, mandi dahulu. Nanti malam kita pergi masjid, mengucap syahadah di masjid. Buat seumpama tu yang jelasnya haram dosa besar. Silap gaya jadi murtad orang yang menangguhkan tu. Jadi kafir orang yang menangguhkan tu. Tapi yang pastinya haram dosa besar. Dan ditakuti jadi murtad orang yang menangguh. Murtad kenapa? Dia redha dengan kafir ditambah lagi masa tu. Kenapa? Tak ajar mengucap segera. 45 minit je tambah kafir laginya. Dia kafir dia ada budak dah kan. Allah kalau setakat tambah kafir 45 minit, tak berat manalah. Dia redha dengan kafir 45 minit tu, jatuh kafir dia. Kalau dia redha, tak ada redha, cuma dia jadi tak biasa. Nak mengucap, saya tak pandai mengucap. Tak pandai. Tak semayang berkali dah. Dah tak pandai mengucap. Dia tak pandai nak ajar. Allah tak pandai nak ajar. Ajarlah dulu. Tak puas hati. Tak puas hati kita bawa pergi motor iman. Dan kita tak puas hati. Tapi kita ajar dah bagi kita selesai dah. Gini ya. Gigi. Mandi.
Mana? Pergi motik imam pula. Contoh. Dah tadi tak jadi ke? Jadi dah. Hak mula-mula. Tapi nak sedap ke motik imam jugalah. Tak apalah tu. Wajib ajar segera. Melainkan dia jumpa dengan kita, beritahu nak masuk Islam, bawa saya. Kita bawa dia. Yang kita nak cepat ke dia tu, nampak kita. Pandai ni. Dia bukan suruh kita ajar. Dia cuma datang jumpa kita, bawa kita kepada tempat dia nak mengucap dengan masyarakat. Dia membawa dia pergi jabat agama contohnya. Tu lain, bukan disuruh kita, bukan disuruh kita ajar dia mengucap. Ada ni. Tu kita tak apa dak segera pun. Sekarang ni kalau diminta supaya syahadahkan dia, kita wajib syahadah segera. Duduk syahadah lalu. Hak duduk syahadah di masjid tu, ya, orang yang bukan Islam nak masuk Islam kan, di syahadah di masjid tu syahadah dah. Di syahadah dah. Di masjid ni nak semua tahu belaka. Dia sudah menjadi saudara baru. Adakah di syahadah masjid? Tak. Atau kadang-kadang kita dengar syahadah di comel. Tak comel apa? Di syahadah di rumah lagi. Cuma nak jadi rasmi dia panggil. Nak rasmi ke jabat agama lah. Sebab jabat makan buat keluar kah. Atau rasmi betul. Cuma pergi masjid ni, yelah orang ramai ada. Gitu je lah. Tak reti nak ajar mengucap. Tapi tak ada lah orang redok tu tak ada. Cuma dia gamam ke, dia tak pandai ke, dosa tu dosa. Adakah dia redok, kapi dia bertambah 10 minit ke sejam ke? Ada, tak redok. Tapi kalau kamu tak redok, kenapa kamu tidak segera Islamkan dia keluar daripada kesyirikan? Tak pandai. Tak pandai mengucap. Tak ada orang tak pandai mengucap, tak pandai nak ajar, nak pegang tangan ke, nak pegang tangan macam nikah. Nak orang ni nak akad jari ke sebatang ke, dah tengok orang buat gitu, Allah ajar je lah. Jadi orang yang nak mati yang kita ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, orang kafir yang kita harapkan keislaman dia, wajib kita ajar dan kita suruh dia dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Ada pun Islam dah hanya Nabi perintah lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang nak mati dengan kamu akan la ilaha illallah. Tidak disunatkan tambah Muhammad Rasulullah. Wajib sunat kita kena takdirkan di hati kita akan Muhammadur Rasulullah. Dia orang dekat-dekat nak mati apa semua ni, alah kita kena ada adab-adab jugalah. Kena ada adab-adab kita dengan orang yang hampir nak mati ni. Dia kalaulah lepas daripada la ilaha illallah tu, dia berzikir pula. Dia berzikir lepas tu, maka sunat kita ajar pula. Sunat kita ajar pula. Dia sudah dah la ilaha illallah, alhamdulillah. Sunat kita ajar balik la ilaha illallah. Bukan bercakap ni. Kalau bercakap sama telah lah. Nak air, tu bercakap. Kita ajar balik dengan la ilaha illallah. Dia tak bercakap, dia berzikir sekalipun. Dia berzikir sekalipun, disunatkan ulang balik dengan la ilaha illallah. Dia gitu. Walaupun dia berzikir, walaupun dia membaca Al-Quran, kita ajar dah la ilaha, dia dibaca qul huwallah pula contohnya. Lepas tu kita sunat kembali ajar dia dengan la ilaha illallah. Lepas tu lama mana sekalipun tidak disunatkan kita ulangi la ilaha illallah. Yang kata pula, tadi dah sejam dah, basi dah. Tak ada basi-basi tak ada. Kan kalau lama kan basi kan. Dah. Sejam dah kita talqinkan dia ajar dengan la ilaha illallah, dia senyap, dia senyap, sejam dah, senyap je. Dah. Tak sunat dah kita ulang-ulang. Bukan kita ulang-ulang tu hukumnya makruh. Tiba-tiba dia bercakap, dia berzikir, barulah sunat kembali ulang ajar dengan la ilaha illallah. Dia adab-adab tu. Adab. Yang nak ajar pula seeloknya di kalangan
yang tidak menerima pusaka contohnya. Itu adab belaka lah tu. Itu adab. Mana kalaulah kata dia dah keadaan nak mati apa semua tu, kita baca Yasin sampai ke sempurna. Kita baca surah Ar-Ra'du contohnya untuk memudahkan keluar ruh. Baca Yasin, baca Ar-Ra'du. Iqra'u ala mautakum Yasin. Baca mata orang yang hampir mati ke kamu, baca dengan Yasin. Baca Yasin, baca dengan surah Ar-Ra'du. Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan ketika mati. Mudah mati. Mudah mati. Bukan mudah mati, tambah mudah mati. Mudah ketika nak mati. Nak mudah mati. Demam sikit mati dah. Tambah mudah mati. Naknya mudah ketika mati. Orang yang tengah berat dari napaknya, kita baca Yasin, kita baca surah Ar-Ra'du. Itu dia memang ada pembicaraan lah. Ketika orang nak mati macam mana, lepas dah mati kita buat macam mana, apa perkara yang kita dituntut bersegera lepas daripada yakin mati, sudah dicek oleh kita panggil lah perubatan doktor, apa dicek pasti dah sudah tidak ada. Apakah perkara yang kita dituntut segerakan, jangan lengok-lengok, segerakan. Hak kepada si mati, segera cari yang memandikan, yang mengkapankan, segera cari yang gali liang kubur, segera tu. Kita dak duk fikir anak ni siapa pukul berapa, hak ni siapa pukul berapa, hak tu siapa pukul berapa. Dipikir orang hidup. Kita fikir orang mati, bukan fikir orang hidup. Orang hidup tu sempat ke tak sempat, tengok arwah, itu atas nasib dia lah. Yang kita fikirnya hak arwah, bukan hak anak-anak si mati. Orang sekarang ni dia pentingkan anak, dia tak pentingkan hak arwah tu sendiri. Sebab tu ada hak jadi mak ayah dia pesan, kalau mak ayah tak ada, segerakan urus jazah mak ayah. Jangan duk sibuklah hak jauh-jauh tu. Sempatlah. Tak sempat pergi kubur. Gitu je lah. Tapi orang kita banyak gitu. Hak tu siapa kubur apa? Hak tu siapa kubur apa? Dia fikir tu. Tidak fikir hak jenazah ni. Tak dosa. Tetapi dituntut kepada kita, disunatkan kepada kita, utamakan hak arwah, hak si mati. Tapi kalau ditunggu anak juga, tak jadi berdosa. Bukan kata berdosa kamu sebab kamu penting hak anak-anak, bukan penting arwah, tak berdosa. Cuma disunatkan. Kita utamakan hak si mati, segera cari tukang mandi, tukang kapan, segera nak kata pada perkuburan, atau hak pada si mati. Jadi kita kena belajar suku pula situ, macam mana sebelum kematian, macam mana selepas kematian. Jadi ilmu belaka tu, jadi ilmu belaka. Ni lepas kematian kadang-kadang orang tengah sibuk nak mandi, dia sibuk. Maksud tak ada dah, untuk orang lain tak ada dah. Tapi kalau dah siapa lagi tukang mandi, tak apalah, ramai-ramai duk baca Quran situ, tak apalah. Tapi kadang-kadang tak mandi pun lagi. Tunggu orang nak mandi ni, buat orang mandi sibuk pun. Contohnya, mari ramai-ramai duk bersembang je. Dia bersembang je. Lepas tu nak kata mana lah bersembang, moga anak arwah pun bersembang juga. Anak arwah pun bersembang juga. Lepas tu orang lain, anak arwah pun bersembang. Cuba kalau kata anak arwah, cucu arwah pegang Quran belaka, hak tetamu mari nak bersembang. Sembang apa tengok tak? Anak arwah baca Quran, cucu arwah baca Quran. Orang mari ni akan baca Quran juga lah. Ni orang mari, anak arwah yang ajak bersembang. Kata mana? Anak arwah yang ajak bersembang. Sembah hari je lah, tanya khabar lah. Dah lama tak jumpa kawan Kenapa? Kita kurang sikit. Kurang. Kena ada ilmu tu. Perkataan kematian kena ada ilmu molek. Kena ada adab belaka tu. Kita ke ziarah sakit, semua ada adab belaka. Dia kena ada ilmu belaka. Selepas kematian nak kubur, semuanya kena ada ilmu belaka.
Hak tak ada ilmu tu lah. Ramai perempuan dikubur ketika mengiringi. Waktu minta maaf lah. Waktu saya tekan dalam radio tu, maklum balas tu okey jugalah. Maklum balas okey juga. Ustaz, saya baru tahu Ustaz perempuan dimakruhkan mengiringi. Berapa lama kini kamu tengok ke zaman-zaman dulu ada tak perempuan mengiringi? Tak ada, dia kata. Kemudian baru ada. Saya ingat ke sunat. Sunat apa? Makruh. Hak lebih serius laginya. Isi arwah pun sampai kubur juga. Atau haram. Tu tengok dalam TV-TV tu. Orang mati yang besar-besar tu. Dia label lain. Tu bukan nakik. Bukan nakik. Takut tau. Apa? Tu label lain kat tu. Jangan tu. Dah tengok besar-besar kan. Isteri si mati kan ada kan. Siap siang air laginya. Tak tengok tu. Jangan tengok tu. Tu. Tu mana apa? Tak apalah tunya. Tak kasaman. Gitulah. Isi arwah pak kubur di Terengganu kita sekarang ni. Penyakit apa pun tak tahulah. Jadi penyakit pelik tu. Lepas tu dia ramai mari belaka tu. Anak arwah, cucu arwah perempuan, adik-beradik, penuh. Mari kubur. Makruh Nabi larang. Jangan buat Nabi larang. Itu jenazah mak ayah kita sendiri. Kita hormatilah. Jangan buat perkara Nabi larang. Oh ni kubur tak wi. Pergi sabasung lah beli barang. Oh tak wi lah. Sibuk. Tak sungguh kalau keluarga arwah, keluarga perempuan arwah tak pergi kubur pada masa mengiringi, orang lain tak akan pergi. Orang lain pergi sebab apa? Tengok tu, kawan dia anak arwah ada. Dia pun pergi teman kawan dia. Kalau keluarga arwah tak pergi, orang lain tak akan pergi. Mana kita pesan pada anak-anak cucu kita. Mak ayah mati, yang perempuan jangan pergi. Lepas balik belaka dah. Senyap dah. Kalau berasa nak pergi, tak apalah. Kita pakai pandangan, disunatkan ziarah. Hak boleh je ni. Jangan hak anak, hak sekejap-sekejap pesang tu, tu jangan bawa. Tak bukan, dia tidak boleh mengawal hati dia. Nanti kan dia meratap, dia peluk waktu nesang kan, tu jangan bawa. Tu kena tinggal rumah. Sebab kita nampak dah dia ni, tidak boleh, ni tak boleh nak jaga hati. Sebab dia terlampau sedih ni. Tu tak boleh bawa. Mana kan nampak tenang, pergi. Tapi pada masa turun belakang kubur tu, hak perempuan-perempuan pakak baca Quran atas rumah. Baca Quran, berzikir, berselawat, berdoa. Itu orang perempuan atas rumah. Keluarga perempuan duduk tu je. Balik dah. Tak ada belakang dah orang. Ada berasa nak pergi. Bolehlah. Dia panggil ziarah. Bukan panggil mengiringi. Satunya ittiba'ul janais. Mengiringi. Itu perempuan dilarang. Satunya ziaratul kubur. Ziarah tu disunatkan pada satu pandangan bagi orang perempuan. Walaupun itu ada khilaf ulama. Ziarah tak apa. Tapi bukan isi arwah. Kalau budak kereta pun tak boleh. Duduk rumah je. Gitu je. Ni ada siapa wasiat no. Kalau dia mati, isteri kena pergi ke atas pak kubur. Apa dak suruh tanam sekali lalu dengan dia senang. Kan ada dulu kan hak jenis ada kan dulu hak bangsa kalau suami mati, isteri akan dikebumikan hidup-hidup bersama dengan suami. Dia wasiat kalau dia mati suruh isteri dia atas pak kubur. Wasiatlah kalau dia mati, biar isteri dia turun dalam kubur, waktu mayat dia. Dia wasiat benda hak Nabi larang. Itu pelik belaka. Bukan tempat dia. Jadi dia tak boleh nak jaga mana? Dia panggil ikhtilaf. Ada ni. Ke kalau pergi kubur dia buat tabir. Tabir sebab orang perempuan ada sebelah sini semua. Buat tabir. Gitu ke? Dia akan jadi ikhtilaf. Apa dah bercampur aduk. Itu hukumnya haram dah, tak makruh dah. Keluarga apa? Situ ada ipok, ada sabik, semua bukan mahram belaka. Semua ajnabi belaka. Hak keluarga ni sama telah orang lain pula. Jadi laki perempuan akan jadi. Masa talking, duduk congok tu, laki ada, puan ada, laki ada, puan ada. Kata comel. Tak syekh talking tu pun beri mek tak baca talking mek, suruh mek tak baca talking. Dok sungguh Nabi larang jangan buat. Dia bila jadi trend, orang buat belaka payah nak ubah balik. Orang dulu tak buat kerja gitu. Turun jenazah, sama-sama datang rumah, baca Quran, doa kepada arwah. Begitulah. Pada ni. Ada yang
turun belaka, dia pergi cari tempat-tempat, dia pergi infak duit. Segera. Ni anak-anak keluarga arwah ni. Segera cari tempat, dia beri duit lalu dah. Untuk arwah dia kata. Niat dia untuk arwah. Tapi kalau anak cucu yang infak gitu, tak niat pada arwah pun akan dapat pahala pada arwah. Tapi tak apalah, niat pada arwah. Segera waktu, bukan dia sibuk yang bukan urusan orang perempuan. Ingat baik, orang perempuan, jenazah perempuan, ingat baik. Jenazah perempuan, tugas orang perempuan dua saja, mandi kapang. Ni jenazah perempuan ni. Tugas perempuan dua saja, mandi kapang, habis. Sembahyang tugas orang lelaki dah. Mana ni? Sembahyang tugas orang lelaki dah. Ini jenazah orang perempuan. Kerjaan dia mandi, kapang, habis. Tak ada dah kerjaan awak. Sembahyang ni naik tahun lelaki dah. Hantar ke perkuburan, sempurnakan pengkebumian, memang mutlak tugas orang lelaki. Sembahyang tugas orang lelaki dah. Ni mayat perempuan ni. Mana bukan tugas perempuan dah, sembahyang pun bukan tugas perempuan. Sama telah pergi kubur tu, sama telah lah tu, bukan tu. Dah dia akan jadi capur. Tak kena buat gitu. Lepas tu saya biasa contoh macam tengok tutup guru meninggal, baba-baba meninggal. Allah tengok yang mengiringi tu ribuan orang yang mengiringi, ribuan. Macam baba-baba Fotoni meninggal, ribuan yang mengiringi. Seorang tak ada orang perempuan. Ada ni. Seorang ada. Ribuan tu seorang tak ada orang perempuan. Ada ni. Tak payahlah. Nak pergi kemudian tu tak apalah, boleh pakai pandangan lah. Kalau kata perempuan sunat ziaratul kubur tu, ziarah kubur. Tapi bukan ittiba'ul janaiz, bukan mengiringi. Di Terengganu ni kena peringat dah jadinya. Dia bukan Terengganu dah ni, dia tengok dalam drama-drama tu kan. Kan drama tanah kubur tu kan. 5 orang lelaki, 5 orang perempuan yang mengiringi. Hak tanah kubur, hak orang kampung dia jahat belaka tu. Kan mati je ada tanda jahat. Mati je ada tanda jahat orang kampung dia. Jahat belaka orang kampung dia. Tengok, berapa orang pergi kubur? 5 lelaki, 5 perempuan. Gitu dia ambil waktu orang kali. Waktu janganlah waktu. Waktu balik pada ilmu tu kena ngaji molek. Kena ngaji molek. Sebelum kematian, selepas kematian, kena belajar belaka. Ziarah orang sakit, kena belajar belaka. Dia ada adab belaka. Nak mati ni, kita nak ajar macam mana. Bukan ajar hanya la ilaha illallah. Betul saya kata. Tak sunat tambah Muhammad Rasulullah, kena takdirkan akan Muhammadur Rasulullah. Sunat seumpama tu. Sunat takdirkan Muhammadur Rasulullah. Dan jika tiada takdirkan demikian itu, mulut kata la ilaha illallah, tangan surat tulis la ilaha illallah, tapi dia tidak takdirkan akan Muhammad Rasulullah. Nescaya bersekutu tauhid kita, tauhid ummah Nabi SAW dengan tauhid umpama Yahudi. Seperti barang yang menyebut akan dia oleh setengah mereka itu, setengah ulama. Bersekutu ni bukan bersekutu sungguh. Ni dia kata ni bersekutu. Oh, bersekutu dengan tauhid umpama Yahudi. Kau kafir lah. Ni kata bersekutu ni seperti je, bukan sama. Ni kalau selama ni saya tak pernah takdirkan Muhammad Rasulullah jadi tauhid Yahudi ya saya ni. Tak. Jadi seperti tauhid Yahudi jadi. Sebab apa? Yahudi mengakui la ilaha illallah, tapi Yahudi tidak mengakui Muhammadur Rasulullah. Yahudi sama, Nasara sama, mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi tidak mengakui Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita ummah Nabi ni la ilaha illallah sahaja, tidak takdirkan Muhammad Rasulullah, bukan dengan Yahudi Nasara ni. Bukan kata jadi Yahudi Nasara sungguh. Ada ni. Yahudi Nasara tu iktikad terus. Mereka beriktikad, pegangan merekanya, mereka tak percaya pun Muhammadur Rasulullah. Dan mana Nabi yang akhirnya yang disebut dalam Taurat dan Injil tak keluar lagi, dia kata. Tak keluar lagi. Sebab kita maklum cerita Yahudi di Madinah tu kan. Orang Madinah tu yang jadi pergi beriman Nabi SAW di Mekah tu,
Orang Yahudi lah duk cerita akan keluar Nabi akhir zaman, akan keluar Nabi akhir zaman. Lepas tu orang Aus dan Khazraj di Madinah tu dia tahu kisah tu. Yahudi lah yang cerita. Tapi dia tak terima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Lepas tu Nabi hak disebut dalam Taurat dan Injil Nabi akhir zaman tak keluar lagi. Jadi kalau kira bagi Yahudi Nasara, kiamat lambat lagi. Lambat lagi lah kiamat. Nabi akhir pun tak diutuskan lagi. Dan Nabi akhir belum diutuskan lagi, lambat lagi lah kiamat. Ada ni. Maka mereka tolak Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita hanya la ilaha illallah sahaja, tidak ditakdirkan akan Muhammad Rasulullah, dia kata tauhid kita tu tauhid seperti tauhid Yahudi. Bukan tauhid Yahudi sungguh. Yang kata kafir mu, bukan gitu. Walaupun mulut hati tidak takdirkan Muhammad Rasulullah, etika kita tetap dah. Yahudi Nasrani diengkar Muhammadur Rasulullah. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf diterimakan sekalian barang yang didatangkan dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agamanya. Wallahu a'lam.